Okay, so kita start sekarang lah. Candlestick movement ni saya tak pernah ajar lagi. So kalau korang perasan lah, okay, ni apa yang korang perasan. Adalah setengah orang yang daripada student saya dia perasan apa yang saya selama ni ajar. Tapi tak semua yang saya ajar. Maksudnya contoh candle, doji, apa lagi? Apa lagi yang saya lupa lah. Okay, kenapa engulfing yang biasa, benda-benda tu lah yang macam saya tak pernah sentuh pun. Harami pun, Harami solid tu, kalau korang perasan, kenapa 3 candle saja? Kenapa saya tak ajar yang lebih-lebih tu semua? Itulah dia ada semua kat dalam ni lah nanti. Okay, sekejap eh. So saya harap dapat bantu korang lah teknik yang ni. Okay, kenapa pentingnya teknik ni? Sebenarnya teknik ni sangat penting jugalah untuk saya. Sebab saya setiap kali saya nak entry, saya akan tengok ni dulu. Bukan, saya akan setiap kali saya nak open position, inilah saya tengok dulu. Okay, first dia melengkapkan segala SOP yang semua teknik lah. Tak kisah saya ajar ataupun teknik-teknik trader mana-mana lah, tak kisah pun. So dia sangat membantu lah. Okay, lepas tu menjadi confirmation terpaling selamat. Maksudnya paling selamat, so kita tahulah risk kita tu kita nampak macam lagi jelas lah. Kalau contohlah zone kita H4 besar sangat kan. So mestilah biasanya kita punya risk based on H4 tu lah kan, besar kan. Tapi ni bila korang nak entry, korang akan ada confirmation ni, so lagi selamat lah bila korang pakai low time frame. Sebab saya pun tak pernah ajar M5, M1, M50 punya entry kan. Tak pernah lagi, saya ajar banyak H1 ke atas. So dalam ni saya akan ajar lah, start daripada time frame ke bawah sampai ke besar. Okay, lepas tu ada ini baru entry. Tak ada tak payah entry sebab kalau tak ada benda ni, potensi nak floating tu memang akan ada. Ni pun antara sebab lah kenapa kita floating bila kita entry dalam zone yang kita dah marking. Okay, lepas tu risk samalah, cut loss ataupun SL, stop loss. Okay, lepas tu mudah biru dan sangat sesuai untuk semua type trader. So macam scalping tu memang ini kata makanan dia orang lah. Memang biru tu sangat senang lah orang kata. Scalping biasalah, setakat 10 pip bawah tu dia orang dah cabut dah. Macam saya pun kalau busy saya scalping je banyak. Tapi saya besarkan sikit lah lot kan. So macam tak adalah saya nak bawa masa kan, banyak-banyak entry. Okay, lepas tu intraday 90%, swing 70%. Sebab apa saya cakap 70%? Sebab biasa kalau ni daripada korang sendiri kan. Kalau korang entry, bila korang biru, dah lama lah korang hold 100 pip, tak mustahil dia akan pergi balik kat tempat entry korang. So saya boleh jamin boleh merah balik lah, so rugi lah. So saya letak 70% je lah. Okay, potensi menjadi market mover direction selain daripada SM, RM yang saya ajar untuk direction sebelum ni, betul tak? Okay. Okay, so first SOP untuk CRS. CRS ni adalah candlestick reversal lah. Untuk yang tak tahu So contoh macam doji, pin bar dan seakan-akan yang sama bentuk lah, lebih kurang lah yang macam pattern-pattern kurus-kurus kecil-kecil kan, yang candle dia punya body tu kat tengah tapi ada shadow atas bawah, yang korang biasa perasan tu kan. So dia pun ada juga SOP dia, dia tak macam tak boleh lah kalau ada tu terus entry, tak boleh, dia kena tunggu SOP dia baru kita akan entry. Waktu dalam teknik ni lah kita akan pakai yang basic. Yang biasa orang sebut breakout, pullback, entry. Itu yang basic lah. So dia kena apply juga dalam ni. Okay, lepas tu kenapa kadang-kadang bila kita nampak contohlah harga dah buat doji ataupun pimba, tiba kita tengok dia breakout. Dia breakout. So ada sebab jugalah. Sebab kita tak tunggu dia punya confirmation. Topik kita salah. So silap kat situ lah. Beres lah. Sekejap saya mute dulu lah. Dia bising nanti kan. Apa benda sekali? Okay dah. Okay, lepas tu engulfing selain sekejap ada baca. SOP sebenar saya akan explain lah dalam chat lagi. Okay, lepas tu engulfing solid yang saya ajar sebelum ni, yang ikut SOP engulfing solid. So cara sebenar pakai engulfing biasa pun boleh juga dalam ni. Sebab saya tak pernah ajar lagi macam mana nak pakai engulfing biasa. Biasa kan korang pakai engulfing yang biasa, engulfing solid je kan yang saya ajar. So bila pakai engulfing biasa pun ada cara dia macam nak bagi dia jadilah, keberkesanan dia tu ada. Okay, lepas tu Harami pun sama. Harami
Dia sama je konsep Chahrami tapi sedikit perbezaan. Adalah dia punya sedikit perbezaan dari segi zone dan risiko untuk entry. Faham dulu lah yang atas-atas ni. Okay, so kita masuklah yang candle movement. Okay, so kalau yang korang tahu, dalam chart ada 2 je trend. Satu, 3 lah. Tapi saya akan, untuk teknik ni, saya akan pakai untuk 2 sahaja. Saya sideways, saya tak akan ambil untuk teknik yang candle movement ni. Nanti korang ingat lah, dia pakai 2 sahaja. Sideways jangan ambil Kita ambil downtrend dengan uptrend sahaja. So maksudnya, kalau korang tahu, korang perasan selama ni, bila price, sekejap saya contoh sikit. Kalau price turun jauh, okay, agak-agak candle apa yang paling terakhir? Ni saya bagi quiz lah. Cuba korang komen sikit. Candle apa yang paling last sekali waktu dia turun? Nanti ngantuk kan. So saya bagi persoalan lah. HNS, jauh betul. Bear, bull, bear. Saya campur kan. Okay, so doji. Okay. Okay, tak apa, cukup lah tu. Okay, so candle yang paling terakhir sekali turun adalah candle bearish lah, merah. Betul tak? Ni saya tulis lah, siap-siap. So maksudnya kalau uptrend bila dia naik, mestilah candle bullish yang paling terakhir. So itulah sebenarnya yang kita nak fokus sekarang ni. Candle movement. Kita nak fokus candle yang paling terakhir. Saya punya, kita punya sekarang ni kita punya keyword dia. Macam RM saya ajar kan. Contohlah RM tu naik sikit turun banyak. SM turun sikit naik banyak kan. So sekarang ni untuk teknik ni, dia punya keyword dia adalah candle yang paling terakhir. Last candle. Fokus tu je. Okay jadi saya tunjuk contoh. Tapi ni bukan teknik Holy Grail Saya takut ada orang fikir Holy Grail pula. Okay, so contohlah. Semua time frame boleh, tak ada masalah. Okay, contoh saya ajar korang. Okay, contohlah kita start daripada time frame besar lah, terus daily lah contoh Saya nak bagi korang faham konsep dulu, jadi saya explain lah lagi dalam. So saya nak bagi nampak macam dia punya konsep. Konsep dulu, konsep. Okay, so kalau daripada bawah dia sekarang ni nampak obviously uptrend lah. Betul tak? Uptrend. Sekejap Okay, uptrend. So apa yang kita fokus adalah candle bullish yang terakhir. The last candle lah. So waktu dia naik jauh. Okay, contohlah dia dah sampai sini. Waktu ni. Sekejap saya. Okay, contohlah sampai sini lah. Dia naik. Kat sini dia boleh jadi terakhir. Tapi dia break oleh ni. So dia dah tak jadi yang ni. Dah tak jadi yang terakhir. Dia jadi yang ini pula yang terakhir. Lepas tu dia naik lagi. Dia tak nak break. Dia jadi terakhir yang baru. Yang ni pula. Betul tak? Sebab dia break kan kawasan ni kan. Candle yang terakhir ni. So dia jadi yang terakhir. Sampai dah dibuat yang betul-betul terakhir. Sini. Yang terakhir. Tapi dia break oleh yang terakhir yang ni juga. So sampailah betul-betul yang paling highest kat sini. So bila korang tahu kat sini adalah candle yang terakhir. Itu adalah kita punya zone. Zone untuk candle itulah. Kita akan fokus candle itu sahaja. So makilah candle yang warna hijau. Sebab itulah candle yang terakhir yang kita dah decide dia adalah yang terakhir. So sekarang ni, apa yang kita nak tahu sekarang ni, bila dia dah buat itu sebagai candle yang terakhir waktu uptrend, apa yang kita tunggu adalah zone yang kita dah marking ni, itulah kita punya confirmation. Maksudnya kalau korang nak maki atas bawah, dipersilakan. Tapi kalau saya macam tengok kotak je lah kan. Okay, apa yang kita tunggu sekarang adalah tunggu dia punya breakout. Maksudnya kalau dia break atas, mesti kena close body Contohlah kalau dia break atas. Kena siap body ni, kena close dulu candle ni, break atas. Automatic candle yang break hijau ni jadi candle terakhir baru. Kena faham Tapi kalau dia tak break, dia just tinggalkan shadow sahaja. Tapi masuk balik kotak. So masih dia tak break faham Okay, tapi sekarang ni bila dia nak tahu dia break bawah pula macam mana. So kalau candle tu break ke bawah,
Body, semua mesti kena body juga. Dan dia siap. Maksudnya dia siap tu, dia close break bawah yang lower shadow kita ni, barulah dia akan jadi breakout. Untuk kita cari sell pullback. Ni baru kita apply yang tadi tu. Breakout, pullback, entry. Yang basic tu. Betul tak? Break body bukan shadow. Sebab shadow dia macam saya cakap sebelum ni, saya pernah ajar shadow ni dia punya bukan harga yang betul-betul close lah. Bukan dia punya decision. Body tu adalah decision yang sebenar untuk harga tu. Untuk candle tu lah. Okay, faham eh? So candle hijau je, saya baca soalan sekejap. So candle hijau yang Syekh lukis tu jadi candle terakhir pula ke? Tak, sebab dia tak break lagi body. Maksudnya kita fokus yang based on candle ni saja. Selagi dia tak break, itulah candle kita yang terakhir. Walaupun ada candle bullish baru dalam ni, dia masih lagi, ini adalah zone kita juga. Faham tak? Okay, lepas tu kalau dia break, macam ni kan, dia dah close, dia dah bagi decision untuk dia close, tapi dia break body bawah ni, daripada lower shadow, kita kena marking memang highest sampai lower shadow . So betul-betul break lower shadow, baru dia bagi decision untuk kita cari sell. Sell . So start daripada sini lah kita akan cari pullback untuk sell. Jadi pullback kita ajar lah. Sekarang saya nak bagi faham dia punya konsep dulu. Faham tak? Okay, saya baca soalan sekejap. Meaning to say, kita nak dia break candle terakhir tu lah. Ya, kita punya sekarang ni, korang kena fokus saya punya keyword tu je. Maksudnya candle terakhir, itulah kita punya keyword sekarang ni. Okay. Okay, contohlah saya buka M5 pula. Tapi M5 ni sepatutnya dia kena berada dalam zone lah, zone SMRM. Tapi saya just ajar sahaja contoh . Okay, sekejap saya delete dulu apa yang patut. Okay, contoh ni M5. So korang nampak sekarang ni time frame M5 waktu dia dekat sini dia buat downtrend lah. Okay, waktu dia buat downtrend, contohlah dia start daripada sini turun. Alhamdulillah. Okay, sekejap. Okay, so saya boleh saya replay dulu kat sini. Okay, sebelum dia nak turun tu, kita tengok dulu candle mana yang candle terakhir. Sabar, relax. Okay, saya bagi dia gerak sekejap. Okay, sekarang ni kalau kita tengok inilah candle terakhir, betul tak? Ini candle last kan? So, contohlah kita marking dulu sebab kita assume itu candle last. Sekarang ni kita nak tahu dia break atas ke break bawah. Itu decision kita sepatutnya. Kalau dia break atas, body kena close body, baru kita cari buy dalam zone ni. Tapi sekarang kita tengok dia break mana dulu. Okay, tapi tak close lagi. Kita tunggu dia close. Okay, dah close. So, sekarang dia jadi candle merah terakhir yang baru. So tak boleh lah yang zone ni tak valid, dia jadi baru, marking kat sini pula. Highest sampai low shadow saya tarik je bagi yellow. Tarik bagi cun lah nanti kan, senang sikit korang nampak. Okay, so sekarang decision kita sekarang nak tunggu dia break atas atau bawah lagi sekali. Buat benda sama. So tengok dia break atas ke bawah. Okay, tak close lagi. Walaupun dia break bawah, tapi kita tunggu dia betul-betul close dulu. Okay, so dia dah close, dia break bawah. So dah tak jadi candle yang ni, dah tak valid. So dia jadi candle yang panjang ni lah yang terakhir. Tapi bila candle panjang macam ni, kita dah tak ambil dah. Kita tak ambil dia sebagai candle terakhir sebab dia punya zone dia dah terlalu panjang. So ni kita akan ignore zone macam ni. Faham Okay, bila kita dah zone tu kita ignore, kita akan tunggu je sampai dia turun lagi buat candle terakhir yang baru. Sebab ni dah kita tak pakai. Candle ni dah terlalu panjang. Itu pantang larang lah untuk teknik ni. Jangan ambil candle yang terlalu panjang untuk kita punya zone tu. Kita ambil biar candle terakhir tu candle dia pendek je, kecil je. Sebab bila zone kita entry nanti pun zone tu kecil je. Okay, so kita tunggu je sampai dia buat lagi candle terakhir yang baru. Okay, so
kat bawah ni kita nampak dia ada buat candle terakhir yang baru, maksudnya candle merah. Sebab kan kita sekarang ni kan tengah downtrend, turun, betul tak? Yang tadi yang Razif tu dia tak faham maksud candle terakhir. Maksudnya kan sekarang ni tengah downtrend, turun. Kita nak entry buy sekarang ni, betul tak? Kita nak entry buy, bukan kita jangan fokus sell sekarang ni. Kita nak entry yang buy tu, reversal punya entry. Faham Sebab tu saya suruh fokus candle bearish yang terakhir. Sebab kita nak cari breakout pullback entry untuk yang candle terakhir tu. Kena fahamkan betul-betul. Okay, so kita teruskan. Inilah candle terakhir yang baru tadi. Kita marking je. Okay, so decision kita tunggu dia break atas ke break bawah. Janganlah entry terus. Faham Waktu ni korang marking je, bukannya korang entry. Bukannya korang marking ni terus entry. Bukan Jadi kita kena marking sahaja. Lepas tu kita tunggulah dia close break mana satu, atas ke bawah. Kalau dia break atas, barulah decision kita dah tahu. Oh, dah boleh buy lah maksudnya kat situ. Tapi kalau dia tak, selagi tak break, just shadow sahaja, jangan entry. Confirm dia akan turun balik sebab dia tak break atas ni. So kita tunggu je dulu. Kita tengok, kita just monitor lah. Okay, so sekarang ni dia just shadow saja, tak break pun body. So tak boleh entry lagi. Kena tunggu sampai dia betul-betul break body. Maximum candle tak ada masalah, berapa banyak pun boleh. Selagi dia tak break yang candle terakhir kita. Okay, so sekarang dia dah break. Dah jadi candle ni dah, zone ni dah terbatal. Bukan zone buy, dia dah jadi candle terakhir yang baru kat sini. Makin lagi. So sekarang decision kita, tunggu dia break candle ni pula. Atas ke ataupun break bawah. So sekarang kita tunggu. So dia break, yang candle ni dah closing dia break bawah. Maksudnya dia break lah yang zone ni. So dah tak jadilah zone tu. Jadi yang terakhir baru. Ni saya tunjuk kiranya M5 ni laju, sebab tu saya tunjuk macam tu lah, bagi korang faham dulu lah konsep dia. Okay, so ini adalah zone yang terbaru untuk downtrend punya candle. Candle yang terakhir lah, inilah maksudnya candle movement. Okay, so kita tengok lagi, break mana, atas ke bawah. So sekarang ni kita tunggu je. So dah break. So waktu ni lah korang akan cari buy. Kalau dia pullback dalam ni balik lah. Tapi saya lagi suka bila kita punya ni dah break. Waktu dia retrace tu, nak masuk terus entry. Sebab dia M5 kan, senang nak entry. Terkadang dia fly terus. Tu yang tak best. Kalau gold dapatlah makan, memang untuk scalping lah kan. Senang lah nak makan. So risk korang, bila korang dah entry tu, risk adalah zone ni sahaja. Kena ingat risk adalah zone ni sahaja dalam 30 pips. So kalau korang dah di break bawah, automatik korang cut loss je, jangan korang hold lagi. Itu cara yang paling ni lah. Kalau pair lain memang risk dia sangat kecil lah. Sebab pair gold ni besar, dia punya M5 dia pun dah berapa pip lah satu candle. Macam tu saja. Itu dia punya penerangan lah yang paling simple. Okay So far faham tak? Idea tu dah dapat belum? Ada tak yang tak faham lagi? Pukul 10 saya lock lah meeting je lagi. Okay, sekejap dah baca soalan sikit. Saya teknik ni guna time frame besar boleh kan cikgu? Betul. Memang sekejap lagi saya akan ajar lah. Ni M5 ni saya bagi contoh. Tapi janganlah korang semata-mata tengok M5 saja. Nanti dia memang takut time frame besar tak tengok, memang terkena lah nanti. Ini kita baru pakai basic punya yang breakout pullback entry. Tapi SOP macam ni. SOP based on candle movement. Macam saya cakap, keyword dia tulisan nanti. Keyword adalah candle yang paling terakhir, last candle. So korang tak adalah nanti bila korang entry tengah jalan. Bila korang entry, kenapa aku float? Rupanya kita tak tengok benda ni. Inilah korang punya penyelamat lah. Yang saya boleh tolong
kurangkan risiko korang. Kena tunggu dia pull back dalam kotak dulu baru buy ke boleh terus tekan. Kalau korang jenis yang macam tak kisah float, tekan je lah. Selagi dia tak break bawah ni, inilah risk korang. So kalau masuk, entry lagi, selagi tak break bawah ni. Kalau macam saya tekan je. Sebab saya memang sekarang lot dah kurang lah, dah jaga MM, so saya tak kisah, tekan je. Tapi memang kadang-kadang dia ada je, dia next candle terus pull back. Itu waktu tu sedap. Itu yang paling best. Kalau macam ni dia terus naik, tak best lah. Just fokus candle terakhir kan cikgu? Ya, betul. Itu keyword kita. Kita punya key point lah. Cikgu selalu guna time frame berapa? Kalau saya guna time frame besar. H4 daily. Lepas tu baru kita akan makan dekat pullback M5 sampai H1. Jadi saya ajar. Kurang faham lagi cikgu. Okay, kalau kurang faham, tanya soalan apa yang spesifik yang tak faham tu. Faham cikgu? Senang dan mudah. Tak perlu tunggu masuk zone balik cikgu. Sepatutnya kena tunggulah, itu yang paling low risk. Sebab tu zone yang kita dah makin, itulah zone yang paling low risk. TP kat mana? TP macam saya ajar, semua TP adalah dekat SMRM. Macam ni kalau dia naik TP kat sini lah. Sini next TP. Ingat ada RM kalau buka line chart. M5 kan. Ataupun lagi senang nak cepat, ABC je lah. Biru close. Sebab kalau korang scalping, itulah yang paling terbaik. Tak adalah kita nak melayan floating. Kita instant buy atau sebaiknya tunggu retrace. Macam saya cakap tadi, nak buy terus, kalau zone tu berapa pip je kat sini, entry je lah, tak ada masalah. Tapi kalau dia dah pull back terus lagi selamat. Better tunggulah di pull back kalau nak bagi bagus kan. Cuma ya kalau dia dah fly terus tu, kata tak ada rezeki lah macam ni lah. Dia tak nak pull back sangat, dia dah fly macam ni. Berapa pip lah. 60 pip macam tu lah. Faham cikgu? Tapi nak entry tu macam mana? Entry just pull back daripada candle last candle tu. Itulah zone kita. Entry kita adalah dekat last candle kita. Keyword tadi saya cakap, keyword adalah last candle. Entry pun adalah dekat last candle punya pullback. Lepas dia dah breakout. Faham tak? SOP tadi saya tulis balik Ni saya tulis dulu. Sekejap saya lock meeting. Okay, ni SOP simple je. Okay, first apa first ni? Tulis nombor lah kan. Okay, nombor 1 tengok trend dulu. Okay, tengok trend. Maksudnya kalau downtrend, cari lah last candle terakhir adalah bearish. Last CM saya ringkaskan lah. CM adalah bearish. Bearish. So maksudnya kalau uptrend, mestilah candle bullish. Last candle dia. Last CM. Okay, so lepas dah tahu, dah tengok dah. Apa yang korang buat adalah marking based on candle terakhir tu. Marking candle movement terakhir lah. Last yang tadi tu. CM yang paling last tu. So kalau kita dah marking, kita nombor 3, kita check lah. Break mana satu? Break atas ke bawah yang kotak kita marking tu. So kalau macam downtrend macam ni, kita nak buy sekarang ni. So kita tahulah kalau nak buy, wajiblah dia kena break atas. So kalau selagi dia tak break atas, jangan buy. Jangan buy. Percaya cakap saya, kalau dia tak break, dia akan turun balik. Itu biasanya lah. Okay, lepas dah break, baru kita entry dalam kawasan pullback. Break keempat ni, poin yang 4. Waktu ni lah yang kita pakai pullback entry tu. Dalam zone CM, candle movement tadi. Okay, cukup Okay, jap. Baca soalan jap. Nanti video saya share, Nazmi. SL dan TP cikgu, SL macam saya cakap, break bawah, cut loss je. Tapi kalau korang letak SL, macam saya cakap lah, semua teknik saya ajar, semua benda sama je, saya akan jawab. Kalau korang letak SL, boleh, tak ada masalah. Contohlah letak SL kat sini. Tak mustahil harga dia ambil SL korang dulu dan then dia fly. Nanti jangan kecewa.
Sebab tu saya lagi suka dia break, betul-betul break close kat loss je lah. Cuma dia ada pro and cons lah. Saya cakap kalau SL, dia punya kekurangan dia market akan ambil dulu SL. Itu satulah. Kalau cut loss, kekurangan dia pula. Kalau dia break memang sebatang panjang. Itu kekurangan dia. So nak paling selamat, nak letak SL, letaklah besar sikit macam agak-agak jauh supaya tak kena, agak-agak dia tak kena tu tak apalah, agak-agak lah orang kata kan. Itu terpulang lah dekat risk masing-masing. Kalau saya tunggu cut loss je. Sebab tu kena jaga MM. Tapi kalau account tak, pakai M5 macam ni, boleh lah, sedap lah. Kalau biasa tengok saya macam dulot dan saya letak layer, ni lah saya pakai. So kalau dia break, macam risk tu sangat sikit. Macam kalau sebab tu saya trade pair biasa. Pair macam yang zone dia berapa pip je zone dia. So bila dia break, tak rasa sangat lah. Tapi kalau pergi, dapatlah 20 pip, 10 pip. Okey kan. Okay, baca soalan jap. Entry kena tunggu candle masuk zone, betul. Itu paling selamat lah. Okay, faham cikgu teknik ni untuk cari reversal. Betul tu. Ini memang kita nak entry waktu dia reverse lah. Tapi kadang-kadang bila pakai kat time frame besar, dia akan jadi betul-betul reverse. Dia memang akan turun lah. Jadi kita tengok. Sideway kita tak masuk benda ni. Sideway tak pakai. Kalau nak layan, boleh lah. Cubalah try. Cumanya bagi saya sideway ni tak recommended lah. Sebab saya try lagi recommended kalau pakai waktu dia tengah buat trend lah. Uptrend dan downtrend. Sideway takut nanti terkena nanti, tertipu. Kalau kejap atas dia buat benda sama, tiba bawah ni pun dia buat benda sama. Kenapa sideway saya tak bagi? Sebab kalau korang nampak, okay, sini sideway contoh ni sideway korang fokus kat atas ni. Okay, kenapa tak bagi entry kat sideway? Sebab kita confuse. Dia bukan candle terakhir dia macam kejap sini, lepas tu ni jadi kat sini. Macam banyak sangat candle terakhir dia. Kita suka waktu dia turun jauh-jauh, waktu tu lah sedap nak entry. Okay, faham Pakai time frame besar, confirm zone besar. Betul. Okay, pakai time frame besar pun ada cara dia. Jadi saya tunjuk. Last candle break entry. Betul. Last candle, last CM. Tengok CM yang terakhir. Break CM tu atas. Kalau macam ni break atas, baru kita entry pull back. Tapi kalau break bawah, jangan entry lagi. Sebab kita nak tunggu dia break yang mana satu. Itulah kita punya confirmation kita. Nak tahu dia break yang mana kan. Cikgu ada rekod tak? Ada. Jangan risau. Candle movement tunggu berlaku dalam zone time frame besar yang kita maki. Betul. Jadi saya tunjuk. Ni saya tunjuk contoh je nak bagi nampak dulu kan. Nak bagi faham. Doji tak kira. Doji lagi saya bagi tahu macam nak pakai doji. Saya baru masuk. Okay. Nanti tengok baliklah video. Tengok je fokus je. Jadi kita ulang balik. Cikgu tunjuk time frame besar. Boleh? Sekejap lagi je. Ulang keyword. Keyword dia kena candle last paling terakhir. Maksudnya kalau uptrend, kita fokus lah candle bullish. Kalau downtrend, candle paling terakhir, last terakhir adalah candle bearish. Tak payah fokus. Macam candle turun-turun, jangan fokus candle bullish. Jangan lah. Jangan fokus candle bullish ni. Jangan fokus. Sebab waktu terakhir sekali mesti candle bearish. Jangan silap candle lah. Okay, last candle tak kira. Solid engulfing atau harami janji. Dia last candle. Betul. Tak kira pun. Janji dia kena last candle tu ikut color trend tu. Kurang faham candle terakhir tu cikgu. Spesifikkan lagi. Soal yang mana tak faham tu. Jadi saya tunjuk contoh Teknik apa ni cikgu? Candlestick movement. Ini yang paling senang lah. So kalau korang tak nak pakai yang time movement tu tak ada masalah. Tapi ni pun lebih kurang je macam time movement. Cuma saya lagi simplekan untuk korang lah. Sebab kalau time movement kena tunggu masa setiap 4 jam. Reject HC, reject LC tu semua kan. Tapi yang ni saya mudahkan lagi untuk korang. Korang pakai ni pun tak apa. Doji tak kira sebab dia tak break CS. Betul? Betul tu sebab Doji ni tak kira sebab dia tak break pun yang CS CM yang terakhir kita tadi. Yang kita maki ni. Tapi kalau dia Doji ni berada di bawah body dia. Contohlah Doji ni. Sekejap saya zoom sikit. Macam ni lah contoh. Saya bagi contoh kat sini. Ni contohlah agak-agak dia turun-turun.
Rupanya doji ni, sepatutnya ini candle CM. Contoh saya bagi contoh. Ni candle paling terakhir. Tak apa, saya tunjuk yang uptrend lah. Nanti korang pening pula. Okay, contoh. Bila dia naik-naik. So sepatutnya ini candle terakhir. Tiba yang candle macam pin bar doji ni, dia break pula yang ni. So ini yang paling terakhir. Itu baru kita maki yang ni. Kalau macam ni, ini masih lagi candle terakhir. Sebab yang ni, dia tak break lagi candle yang CM kita marking tu. Okay, so kena faham yang tu Cikgu, kalau kita entry, adakah cari candle merah lepas dia breakout? Kalau kita nak re-entry. Betul? Sama je. Guna cara sama juga. Jadi kita tunjuk Saya baca soalan sekejap. Sabar sekejap. Banyak soalan ni. Last candle cari dalam zone time frame besar ke cikgu? Boleh. Sama je. Konsep dia semua time frame sama juga. Cikgu TP SMRM time frame kecil betul? Cikgu boleh tengok tak GJ? Sekejap lagi saya tunjuk. Marking SMRM betul boleh. Kalau fake out. Fake out saya tak masuk dulu dalam ni. Saya ambil yang simple dulu. Yang lagi korang nampak dulu Best dekat MT4 best. Betul. Kat trading view ni best juga sebab dia korang boleh replay balik lah. Mana-mana korang nak macam backtest ke apa senang. So kalau korang nak replay just pilih lah mana. Contohlah korang nak replay waktu di kat sini kan. So just letak je kat sini dan dia pergi balik. So korang boleh belajar dari situ. Cuma bayar sikit lah dalam berapa RM80 kot sebulan. Favorite pair, semua pair boleh, tak ada masalah. Teknik ni scalping boleh, intraday boleh, swing pun boleh. Cuma swing ni kena kental sikit lah sebab dia kadang-kadang dah biru dia merah balik kan. Tu normal lah. Sekejap lagi saya tunjuk contoh. Saya baca soalan sekejap. Okay, dah habis lah soalan. Betul. Okay, wajib break body. Okay, so kita sambung pula. Sekejap. Silap. Okay. Okay, so sekarang ni saya tunjuk contoh lah. Contoh kat mana contoh. Okay, ambil time frame daily lah contoh Okay, waktu dia naik jauh, contohlah kita nak tengok time frame daily, dia naik. Okay, saya kena replay nanti biar korang nampak sikit. Contohlah kita start ambil kat sini. Okay. Oops, laju sangat. Okay, waktu dah dia naik contoh korang fokus Waktu dia naik macam ni, apa yang kita buat adalah kita sentiasa tengok je. Setiap hari lah maksudnya sebab ni dia lagi santai. Boleh tengok daily. So korang just tunggu je. Okay, hari ni buat candle terakhir kat atas ni. Waktu dia tengah bergerak lah. So kita just marking lah dia punya kotak dia. Highest shadow sampai lower shadow. Itu adalah zone. Jangan entry lagi. Kita just marking sebab kita nak confirmkan dia break mana. Okay, lepas kita dah marking, kita tunggu hari esok di close macam mana pula. Okay, so dia dah break, dia dah close kat atas. So jangan entry lagi. Sebab kita sebenarnya bila uptrend cari, kita nak cari sell. Kita jangan cari buy pula sebab dia dah terlalu tinggi kan. Okay, so bila dah break, automatic hijau ni jadi terakhir yang terbaru, CM yang terbaru, latest. Okay, so tunggu decision baru, dia break mana, atas ke bawah. Okay, dah break, betul tak? Automatic yang break ni, body korang kena ingat body, break tu mesti body, bukan shadow. Automatic yang ni terbatal. Automatic yang atas ni adalah candle CM yang terbaru. Untuk daily lah. Itu je cara kita nak paling selamat. Okay, lepas tu tunggu lagi, dia break bawah ke break atas. Okay, so kalau kita zoom sikit, sebenarnya dia dah break yang hari ni kan. So dia dah jadi ini yang paling terbaru. Fokus di atas ni.
Okay. So waktu yang kita dah marking candle ni, nampak tak kat sini dia break kan? So sepatutnya dia jadi sell, betul tak? Dah jadi setup sell untuk daily ni. Tapi sekarang ni bila kita dah marking untuk sekejap Okay, so bila dia break macam ni, kita dah tahu dah, okay, daily dah bagi tahu nak sell ni esok ni. So bila candle esok je dah siap untuk bagi tahu sell. Bila pull back, apa yang kita tengok adalah, apa yang kita nak buat sekarang ni adalah entry setup sell. Setup untuk sell dalam zone ni sahaja. So macam mana kita nak sell? Okay, cara nak sell, cara ni korang kena take note lah. Okay, sekarang kita dah tahu daily. So, confirmation paling selamat untuk kita entry, maksudnya kita nak hold. Confirmation nak hold adalah time frame H4 ataupun H1. Yang buat setup yang sama, macam setup daily buat sell. Okay, ni yang untuk kita betul-betul hold lah. So, risk kita pun based on yang dua ni je. Oops. Okay, dengar Sabar Okay, lepas tu bila kita dah tahu H4 ataupun H1, so maksudnya dekat sini H4, saya boleh label lah H4 ni kita punya kekuatan, kita punya apa dia kata, kekuatan setup tu masih kuat lah. So kita boleh kata setup ni strong untuk H4, menyokong time frame daily tadi. So H1 pula dia adalah medium strong untuk kita menyokong time frame daily tadi. So kalau M30 pun dia just makin low risk lah. Dia bukan makin low risk, makin low start strong lah orang kata, makin weak. So cukup lah 2 time frame. Kita senang cakap, saya boleh kata turun 2 time frame jadilah. Okay, tapi sekarang ni apa yang kita nak buat dengan time frame M5 sampai M30 pula? So M5 sampai 30 ni untuk kita scalping sahaja, sebab dia berada dalam zone sell. Selagi ada setup, just entry sahaja M5 sampai M30 scalping, tapi jangan hold selagi tak siap yang dua ni. So kita tengok contoh lah, sekarang kita turun time frame. Sekarang ni daily. So contohlah kita pergi time frame, kita monitor lah time frame M5 dulu Start dari M5 lah. Okay, kita dah tahu dia nak kena pullback dulu. Wajib pullback lah sebab dia dah breakout. Pullback tak ada. Sekarang dia nak masuk pullback, kita just tunggu je dia buat candle terakhir yang bullish. Sebab dia kalau dia dah naik, mesti dia kena buat uptrend balik kan, masuk dalam ni. So maksudnya kita nak fokus candle terakhir iaitu bullish. Okay, kena fahamkan sebab takut ada orang blur nanti. Okay, bagi je dia masuk zone. Tak masuk zone, tak payah entry dah. Kalau masuk, baru kita akan cari entry size sebab dia dalam zone lagi. Yang SMRM tu semua kita tolak sekejap. Okay, so dia on the way masuk, betul tak? Aduh. Okay, dah masuk. Waktu ni dia macam dah touch kat zone kita. Tapi waktu ni kalau korang nak scalping kat sini, terpulang lah. So korang akan dapat sekejap makan kat sini scalping. Tapi kat sini, sekejap saya contohlah waktu dia naik-naik, ini adalah candle terakhir. So next candle ni dia buat breakout. Sebab dia dah touch zone yang daily tadi. Tapi tak bermakna untuk kita hold just untuk scalping. Sebab dia kalau berada dalam zone daily, just untuk scalping saja M5 sampai M30. So bila M5 dia dah bagi hint, dia break macam ni, kita just scalping lah next candle kalau dia masuk zone. So pullback entry dapat, close sahaja, tak payah nak hold. Sebab kita tahu setup macam ni dia akan masuk balik dalam zone. Sebab apa? Sebab kalau tengok dekat time frame H1 dan H4, dia tak siap pun candle apa-apa sell kan dalam zone. Dalam, dia kena dalam better dalam lah. Dia just shadow je tinggal. So tak recommended untuk hold. H4 lagi lah, kalau H1 tak, mestilah H4 tak buat kan. So kita tunggu lagi sampailah dia buat lagi sekali. Juga sikit.
Sebab apa dia sideways? Sebab dia tengah bermain-main. Selagi H1, H4 tak buat, selagi tu dia akan sideways. Tapi bila kat luar macam ni jangan entry dah. Kalau dia, walaupun dia buat setup F5, dia wajib berada dalam kawasan yang kita dah marking zone daily tadi. Tu paling selamat. Kalau luar ni dah tak boleh dah ambil. Faham Sekejap. Okay, so dia dah masuk macam ni. Apa yang kita tunggu adalah jom. Okay, jap. Okay. So sepatutnya kita tunggu adalah candle yang paling terakhir lah untuk M5. So waktu ni tadi dia break, dia buat terakhir kat sini. Tapi dia tak break. Kalau korang tengok sini dia just macam dia tak break, dia just touch shadow saja. Lepas tu dia fly kat atas. So dia tak break lah. Tak boleh lah entry lagi, betul tak? So tunggu lagi sampai dia buat betul-betul break candle yang terakhir yang baru yang kita marking tadi. Yang ni lah kalau yang terbaru. Candle yang terakhir. Waktu dia buat uptrend macam ni. Sebab kita nak cari sell sekarang ni. Apa tak? Dia tak break lagi. Walaupun dalam ni buat bullish, tapi ini tetap candle terakhir kita. So kalau tengok sini nampak dia break. Bila dia break, so dia dah bagi decision untuk kita sell scalping lagi lah. Tapi kalau kita monitor balik, sebab kita nak hold. Bila hold H1, H4 wajib lah buat setup yang sama kan. Sell. So tak ada. H1 tak ada lagi. Kalau kat sini, H1 ini yang terakhir kan, betul tak? Kena fahamkan versi H1 punya. Yang bullish terakhir. Dia kena break yang sampai sini. Kalau kita marking H1, sepatutnya dia kena break lah sampai sini. Baru boleh hold. Tapi sekarang dia tak break lagi. So potensi untuk dia masih sideways dalam tu ada. So makan-makan lah kat M5 sahaja. Ataupun M15. Tapi saya suka M5 lah. M5 okey dah. Sebab zone dia kecil. So macam ni dia bagi setup sell. So risk kita adalah atas kalau dia break. Bawah dia break, baru kita akan sell lah. Macam ni dia dah break. So kita pull back untuk kita sell. Okay, dia break kat sini. So automatic dah. Setup dia dah tak jadi. So sini adalah last candle. Sampai dia buat benda sama macam atas ni dah jadi last candle yang terbaru. So kalau break, re-entry lah, pull back banyak kali dalam zone. Itu kalau korang nak main macam ni lah, teknik yang pakai M5 ni. Kalau korang nak hold, macam saya cakap, H1, H4. Kena buat setup yang sama, baru korang boleh hold. So kalau kita tengok H1, H4 pun dia tak buat apa-apa lagi kan. Tak break lagi. So tak boleh lah nak hold. Sekejap. M15, kalau M50 kita nampak bila dia naik, dekat sini dia buat candle bullish yang terakhir. So kita boleh marking kat sini kalau kita nak ambil yang M15 punya. So risk kita adalah bila break bawah, kita dah tahu lah boleh sell. Break atas, kita dah boleh cut loss balik. Macam tu je, dia pusing-pusing je. Yang penting risk tu kena ikut lah. So macam ni, kita dah tahu dah dia break, pull back nanti dah dapat makan lagi. Tapi kita check lah kat H1 tadi, ada ke dah benda untuk kita re-entry hold. Tak break lagi. So jangan hold selagi lah H1 ni tak siap untuk dia, tak siap breakout kat sini, selagi tu tak boleh hold. Macam H4 confirm lah tak siap sebab H1 tak siap kan. Faham Macam 50 tadi kita dapat curi-curi lagi. So kita biar jadi gerak. So tadi kita dah curi-curi kat makan kat sini. So korang tunggulah setup yang baru. Bila dia masuk dalam zone yang sama. So kalau korang nak ambil lagi entry ni dalam zone M15 ni. Dia boleh tak ada masalah. Tapi risk adalah sama. So kalau nak selamat entry dekat M5 pula. So kita macam turun satu time frame lah. Dia kena bermain-main macam tu je. So lagi selamat biar time frame setup H4 dengan H1 tu selamat lah. Ni macam M5 ni dia punya confirmation dia sangat cepat. Tapi risk pun sangat rendah lah. So korang yang entry time frame kecil ni, so akan macam lagi cepat nak take profit ataupun lagi cepat lah nak kena cut loss. Senang lah kira trade pun laju kan.
So macam sekarang kita tahu dia tak break lagi M50 punya zone. So selagi tu boleh sell lagi, cari sell selagi tak break. Kalau break dah tak boleh dah. Okay, macam ni sekarang kita buka M5 kan. So break tu bukan based on M5 kan. Kena break based on time frame M15 juga. So kalau break dah tak valid zone ni. Kalau macam saya suka makan sekali je. Bila dia dah turun macam ni, kutip, tunggu buat yang baru. So ini yang terbaru lah. Tapi H1, H4 dah siap ke? Candle yang terakhir dah kena break belum? Pun belum. Kalau H1, dia dah jadi ini yang terbaru kan? Candle yang paling terakhir. Dia akan related dengan setiap time frame. Kalau korang pandai, memang baik lah. Memang terbaik lah. Okay. So kalau macam H1 ni, tunggulah sampai dia betul-betul break. Break, baru entry. Selagi tak break, selagi itulah tak boleh entry. Nah macam H1 kalau kita tunggu, lama sikit kan. Macam ni dia break. So pullback dia sakit sikit lah sebab jauh kan. So kita macam terlepas sikit lah kalau yang ni. Dia pullback dia tak ada sangat. Terus tunam. Itu je. Cara dia korang nampak lah. Yang penting kena nampak. Nak hold H1 atau H4. Macam H4 korang tahulah macam ni. Dia akan lambat sikit. Sebab H1 dia akan buat dulu sebelum dia buat H4. Kena faham tu sebab tu saya akan turun 2 time frame ni saja. Okay, contohlah bila dia dah junam macam ni. Dah junam gila kan. Apa yang korang buat adalah tunggu last candle untuk H4. Tu kalau pakai time frame H4 lah. Contohlah kita pakai time frame. Contohlah korang boleh pilih sebenarnya nak time frame apa pun tak kisah sebenarnya. Dia saya baca. Dari H4 atau H1 makan start dah M5. Makan tak habis cikgu. Betul? Kalau korang pakai time frame M5 ataupun M15 dalam zone time frame besar, just fokus direction yang sama sahaja. Tapi risk based on yang zone kecil tu lah, time frame kecil tu lah. Kena ingat tu je. So kalau korang pakai time frame besar macam ni, memang kena kental sikit lah sebab makin lama makin besar zone dia. Macam ni kan. Zone tadi kat mana daily? Tadi saya marking dekat, okay. Waktu saya marking kat sini tadi kan. Yang candle terakhir ini kan. Okay, bila korang dah marking. Okay, so kalau korang tengok hijau ni. Okay, ni saya tunjuk takut korang tak faham nanti. Okay, bagi korang ini adalah candle terakhir ke bukan? Yang hijau ni. Cuba komen sikit. Ini korang consider CM terakhir ke bukan? Bukan kan? So betul, bukan. Sebab zone yang ni dia tak break lagi. Sebab kita dah declare. Kita kena declare candle CM kita yang mana. Candle yang paling terakhir ini. Selagi tak break, itu masih lagi candle CM korang. Walaupun ada candle yang sama bullish dalam zone juga. Faham macam tu je? Okay. Okay, mantap. Betul. So jangan terkena lah. Sama macam engulfing. Engulfing, sekejap lagi saya tengok engulfing sekejap lagi saya. Okay, so kita tengok yang ni je lah. Nak bagi korang nampak yang tu dulu, yang tadi tu. Okay, ada soalan tak? Okay, ada orang tanya, cikgu cuba tunjuk H1 sahaja pula. Jom kita tengok H1 sahaja. Tak payah tusik time frame lain pun tak apa. Kita pergi H1 Okay, sekejap. Okay, kalau saya recommend teknik ni. Sekejap saya tulis sikit. Okay. Dekat zone mana yang paling terbaik? Bila korang pakai time frame, low time frame. Maksudnya kita tak pakai setup macam tadi saya pakai daily kan. Kena ada last standard daily, breakout itu, itulah zone kita. Tapi ni saya nak bagi cadangan kat korang ataupun macam nak bagi yang setup paling low risk lah. Bila korang nak pakai low time frame sahaja, macam H1 sahaja, M5 sahaja,
M15 sahaja, tak nak pakai H4, tak nak pakai daily kan. Bila korang nak buat macam tu, make sure korang kena dekat zone kena entry, setup tu wajib berada dalam zone SMRM. Itu je. Yang penting H4 kat atas lah. H4 atau daily. H4 atau daily. Kalau weekly tu terlalu besar zone tu. Ingat lah. Ini kalau korang nak pakai H1 sahaja, setup F5 sahaja, so kena wajib dalam zone ni. Tapi kalau korang tak nak pakai SMRM ni, macam saya cakap, so start lah daripada daily, marking daily. Sebab kita nak trade hari-hari kan, senang sikit. So kalau dah junam gila-gila macam ni, contohlah dia naik gila pula kan. Dia naik. So saya replay lah nak bagi nampak sikit. Macam ni tak nampak. Okay, contoh Maksud dalam zone SMRM cikgu? Maksud dia sekejap. Jadi saya bagi contoh. Jadi ingatkan balik. Saya explain yang ni dulu. Okay, waktu dia naik-naik ni. Okay, kita dah declare dah. Contohlah kita declare ini candle terakhir. Untuk daily lah. Korang kena declare lah candle terakhir korang yang mana. So, bila ini candle terakhir, apa yang korang tunggu adalah breakout candle terakhir ni lah. Selagi tak breakout, selagi tu tak boleh entry sell. Tapi besar zone tu. Okay. Apa tak dia main-main? So dia break atas, dipilih untuk break atas. So automatic break atas ni, ini candle terakhir korang. Betul tak? So bila korang dah makin candle panjang ni, macam saya dah cakap tadi, kalau candle panjang automatic itu pantang larang dalam teknik CM ni. So janganlah ambil candle terakhir, betul tak? Sebab dia jadi zone besar, so jangan ambil. Bukan jangan ambil, boleh ambil tapi tak recommended lah sebab dia terlalu besar zone ni. Ni saya tolong kirakan setiap pips. Ada 240 pips. So kalau korang okey tak ada masalah, terpulang lah. So macam saya tak ambil, saya akan tunggu. Saya akan tahu dia akan buat candle terakhir yang terbaru lah kalau macam tu kan. Macam ni dia main candle apa? Candle doji ni sekejap lagi saya ajar macam mana nak pakai. Okey, yang pasal SMRM tu, contoh kalau korang buka line chart bawah ni ada SM kan. Dua kawasan ni lah. So kalau ikutkan yang ni tak fresh kot. Sekejap. Okay, kita ambil yang depan ni saja sebab sini tak fresh. So zone dia shadow panjang macam ni. Okay, so SM tu macam biasa saya ajar, first touch tu wajib. Maksudnya kita instant entry macam tu lah kan. ABC kan. Okay, tapi kalau untuk yang teknik yang ni, bila dah masuk zone macam ni, korang boleh apply lah teknik yang CM ni. So apa yang korang tunggu adalah masuk je. Sebab ni setup SM daily. So korang boleh cari setup, contohlah tadi ada orang tanya H1 sahaja, nak pakai M5 sahaja. So korang boleh lah guna benda ni. Okay, jap. Okay, contoh tadi ada orang kata nak pakai H1 sahaja kan. So kita tunggu setup H1 sahaja. Bila dia pullback, sekali dia tengah nak pullback dalam ni. So apa yang kita buat adalah kita tunggu je biar jadi turun sampai kita cari bearish yang terakhir. Walaupun dia buat atas ni setup yang terakhir apa, biar je buy kan sebab kita nak yang paling bawah ni. Sebab dalam zone ni itu yang kita nak tunggu. Okay, dia dah masuk. Ini adalah bearish terakhir tapi panjang kan. So kita just nak selamat carilah bearish yang pendek sikit. So tunggu je dia turun. So dia break candle yang ni, break yang candle terakhir ni sebab dia break lowest shadow, betul tak? Okay, kalau saya marking, dia break body automatic dah. Ini jadi candle yang terakhir. Kenapa perlu dalam zone? Sebab lagi selamat dalam zone SMRM. Kan macam saya cakap, sebelum ni saya ajar, bila korang first SOP entry kat SMRM, first touch. Lepas tu re-entry. So inilah re-entry dia juga. Re-entry adalah macam BSM, BRM, SNS. So CM ni pun adalah confirmation untuk re-entry. Sama je.
Okay, so ini adalah candle terakhir. So tunggulah dia break mana atas ke bawah. Break bawah, automatic kita cari ini sebagai candle terakhir kita sebab dia break bawah kan. So besar sikit zone dia. Okay, so risk dia based on ni lah. Dia kena break yang kita punya candle ni. Tapi sekarang ni dia dah fly, tunggulah dia break ke tak. So dia dah break, dia break, korang tunggu je sampai dia pull back balik dalam zone untuk korang cari buy. So dia masuk. So kalau korang buy sini dapatlah makan sikit kan. Dapatlah dalam 30 pip macam tu. Okay lah kan. So kalau nak hold tu terpulang lah. Tapi ni saya ajar macam nak curi tu sangat senang lah untuk benda teknik ni. Okay, lepas tu tunggu je kalau korang nak hold, tu terpulang lah. Macam saya kalau macam ni saya dapat 50 pip cukup lah, close lah. Macam ni di fly. So siapa hold tu set lah BE. So okay, so bila dia dah fly, contohlah korang nak makan lagi. Bila dia masuk dalam zone yang sama, boleh, tak ada masalah. Risk pun sama. So bila dia masuk ni, make sure nak paling selamat bila dia masuk kali kedua, korang kena tunggu saya set up M15 ataupun M30. So korang anggap lah ini zone base, maksudnya ini zone yang korang marking. So nak hold sikit tu maksudnya M15, M30. Faham tak? Sebab tadi macam saya cakap, bila marking daily, turunlah 2 time frame H1, H4. So bila kita pakai H1, turun 2 time frame M50, M30. Macam tu lah lebih kurang. Untuk kita nak selamat hold. Faham Tu kalau nak selamat. Kalau nak entry terus tak ada masalah. Kalau macam saya tunggu dia masuk, saya tunggu kat M5 je. Sebab saya malas nak tunggu M50, M30 yang kadang lambat. So bila M5 ni mungkin laju sikit. Risk pun kecil, makin kecil. Tapi yang penting korang dapatlah idea tu. Nak sampaikan idea tu je. Senang je sebenarnya. Cuma takut nanti korang macam tak faham lagi kan. Macam ni dia dah lambat masuk lah. Dah lambat tu. Tapi janganlah tengok chat 24 jam. Macam ni dia main-main balik. So bila dia masuk kat zone yang sama, kotak tadi kan. Kalau korang pakai M5, waktu dia turun macam ni, saya tunjuk dia turun. Sampailah kat bawah ni, nampak tak dia buat candle terakhir. So bila dia break, barulah korang pull back dalam zone. Sini adalah korang boleh entry. Risk adalah kalau dia break bawah ni. Faham Okay, nampak ke laju? Cuba komen sikit, laju tak saya explain? Sekejap minum sekejap. Okay, so kenapa kalau saya nak bagi korang tengok sikit Kalau kita zoom in sikit, kenapa yang candle terakhir ni, nampak tak yang merah ni? Sampai sini lah shadow dia kan. Dia dah break. Tapi dah dia break bawah ni. Kenapa dia tak nak fly waktu ni kan? Kita dah buy sini. So macam saya cakap, dia berada dekat luar zone. So better biarlah dalam zone. Betul? Dia tak masuk zone lagi. Sebab kita biar dia betul-betul touch dalam zone tu. Lagi selamat biarlah body kat zone tu. Macam yang tadi kita entry kat M5, M15 Tadi kita entry mana? H1 Okay, sekejap. Saya tengok balik. Macam yang tadi kat sini. Replay balik. Okay, ni zone besar ni saya delete dulu. Nanti banyak sangat kotak nanti. Okay, waktu kita tunggu dia. Ni kalau kita pakai time frame H1 saja. Tapi kalau M5, contohlah kita nak guna time frame yang sama M5 tadi. Okay, tunggu je dia sampai M5 tu masuk buat candle dah touch zone tu kan. Okay, dah touch. Ini yang terakhir sepatutnya. Tapi dia dah break. So ini terakhir. Marking kat zone kotak tu. So sekarang dia tak break bawah tapi dia bagi decision break atas. So kalau kita lajukan sikit, dia betul-betul break ke tak? Break. So kalau dah tahu dah boleh entry. So nak kena tu buy je lah kan. Selagi dia tak break lah. So macam ni dia tak nak break dan dia terus dia naik balik.
So korang dapatlah makan kat situ. Kalau zone korang kat sini adalah dalam 77 pips. Bukan 70 pip, bukan 70 pip, 7.5 pips. Tak sampai pun 10 pip. Okey je teknik ni cikgu, cuma agak advance, makan masa sikit. Betul. Kalau tak faham, just kalau nak macam nak simple, tak nak pening kepala, just pakai satu time frame dulu boleh. Ni boleh jadi confirmation juga macam untuk BSM, BRM. So ini pun salah satunya. Faham? Okay, zone cikgu ambil CS yang break atau CS last. Zone cikgu ambil CS yang break atau CS last. Tak faham je. Loading sikit baca soalan. Zone cikgu ambil CS yang break. Maksudnya zone cikgu. Okay, contoh. Okay, yang ni contoh So, ni zone last. So, kalau dia break atas, maksudnya boleh buy lah. Kalau break bawah, automatik yang zone tu dah tak jadi zone ni. Jadi zone baru yang bawah tu. Itu maksud dia lah. Okay. Ada soalan lagi tak? Pukul apa dah? Baru 10. Cikgu ni boleh jadi confirmation solid graphing. Boleh? Boleh, tak masalah. Okay, contoh kita gabung pakai. Okay, so saya explain pula pasal yang tadi tu. Candle pula. Okay, so yang tadi korang dah faham dah. Itu kalau pakai CM sahaja. Macam saya cakap, saya tulis balik takut lupa maksudnya okay, keyword dia candle terakhir. Candle last candle lah. Last CM. Candle movement. So first marking lah dekat time frame apa kita nak. Macam tadi saya buat daily tu, macam decision kita lah nak pilih time frame mana tu terpulang, tak ada masalah. Okay, contohlah kita pilih time frame daily. Maksudnya confirmation nak hold H4 ataupun H1. So kalau setup tu kata sell, maksudnya sepanjang time frame M5 sampai M30 ni, bolehlah kita curi scalping dulu. Sebab kita tahu setup besar tu dah bagi tahu nak sell lah. Sebab dia dah buat breakout kan. Tapi bila dia dah sepanjang dia dah buat H1 punya ataupun H4 punya setup, barulah kita boleh hold. Sebab kalau dia selagi tak buat dua time frame yang H4, H1 ni, dia akan sideway dulu. So sebenarnya waktu tu lah korang akan curi sideway. Janganlah warah lah. Tiba dalam zone sell tu kita cari buy. Takutlah silap lah kan. Macam tu kan. Okay, lepas tu apa lagi ini daily marking. Okay. So TP sama je. TP semua SMRM je. Ataupun ABC. Scalping kan. Okay, kedua. Ni untuk orang yang pakai satu time frame sahaja. So contohlah kalau pilih time frame H1 sahaja. So nak paling selamat, entry dalam kawasan SMRM H4 ke atas. Tu paling selamat lah. Sebab dia berada di dalam kawasan SNR. Tu paling bahasa paling senang. Sebab kalau korang entry kat tengah-tengah, kawasan yang tak ada SNR ataupun support momentum, resistance momentum ni, tu sangat high risk lah. Sebab kadang dia boleh jadi fake out setup. Dia boleh break bawah balik. Okay. So ini je lah untuk yang SOP tadi. Paling selamat lagi, setiap kali nak entry, korang entry pakai M5. M5 okey dah. M5 untuk entry paling selamat. Sebab M5 bila buat setup sell, maksudnya dia nak siapkan M15. Bila M15 pula buat setup sell,
Maksudnya nak siapkan M30 lah. So sama je semua time frame macam tu. Tapi sepanjang dia nak siapkan time frame atas dia tu, dia akan sideways sekejap. Maksudnya dia tak akan pergi terus. Takkanlah macam contoh bila setup daily korang, tapi korang entry M5, korang dah expect dia nak pergi terus tu, tak akan pergilah selagi dia tak siap time frame besar ni dulu. Faham Kena faham yang tu juga. Nanti korang try backtest, nanti korang nampak lah. Okay, lepas tu saya nak tunjuk je contoh yang pasal candle tu. Okay, selama ni saya ajar engulfing solid. Engulfing solid. So engulfing solid tu macam saya ajar tu lah video tu. Kena memakan diri sendiri apa semua tu kan. Itu SOP tu sama, kena ikut. Tapi kalau macam engulfing biasa, engulfing normal. Okay, bila relate dengan CM tadi, so korang akan tahulah. Maksudnya kalau bila dia buat uptrend, last mesti bullish. Betul tak? Bullish candle lah. Okay, so maksudnya bila next candle tu, next CS dia memakan macam biasa yang buat engulfing. Tu maksudnya kita kena fokus lah setup tu untuk sell. Tapi saya contoh takut tak faham. Silap. Okay, dia dah naik. Maksudnya bila dia naik last dia buat bullish. Tak kisahlah bullish dia pendek ke apa ke kan. So bullish ni sepatutnya ini adalah candle terakhir kita. Candle CM terakhir lah. Dan automatic bila dia next candle dia break. Selain menjadi confirmation untuk CM terakhir ni untuk sell, dia juga adalah engulfing. Normal engulfing. So itu confluence yang paling selamat lah. So boleh ambil. Sebab apa saya cakap boleh? Sebab dia break lowest. Dia jadi tak boleh bila engulfing tu dia buat macam ni. Dia buat candle terakhir juga waktu dia naik tinggi. So kita dah marking dah. Okay, sekejap Okay, sekejap saya contoh balik. Okay, contoh dia buat candle terakhir. Lepas tu candle terakhir ni lah, zone dia, shadow dia panjang. Okay. Lepas tu next candle dia buat engulfing. Tapi engulfing dia tak break lower shadow. So dia bukan engulfing, dia engulfing break body saja. So ni tak nak ambil. Kita nak ambil engulfing yang betul-betul break lower shadow. Maksudnya zone yang CM tadi tu. Faham So baru korang boleh pakai normal engulfing yang macam ni. Selain daripada engulfing solid yang saya ajar tu lah. Ni untuk engulfing. Okay, kalau untuk Harami pun sama. Harami bila dia dah naik tinggi, macam saya cakap last candle adalah candle bullish. Sama je konsep dia. Cumanya saya cakap Harami solidnya hanya untuk 3 candlestick sahaja. So bila kita dah marking last candle ni, mestilah wajib dia buat hint Harami. Maksud dia buat satu candle merah. Ini adalah hint. Kalau korang Google pun 2 candle ni memang adalah Harami, 2 candle. So dia jadi solid bila dia break 2 candle tadi. Maksudnya dia break yang ni lah lower shadow ni. Sebab tu saya ajar yang dia break kat sini. Bukan yang break dekat candle ni. Faham So sama je pullback entry. Tapi dia punya ni candle 3 candlestick sahaja. Dah fix. Tak boleh lebih lah. Okay faham. Cuma yang boleh lebih tu adalah candle CM tadi. CM tadi tak kisah berapa banyak candle yang ada. Selagi dia tak break zone tu. Selagi tu itu masih dalam zone lah. Maksudnya kalau break bawah ataupun atas, baru kita tahu decision kita apa. Okay, Harami, engulfing. Lepas tu, bagi Sekejap baca soalan sekejap. Zone tu bukan candle yang break. Zone ikut last candle. Betul. Zone tu memang ikut last candle yang kita marking awal-awal tu. Itu je. Kita tak payah usik dah. Teknik CM ni boleh menentukan arah. Kena tengok time frame besar baru zoom time frame kecil. Betul. Boleh juga. Tak ada masalah.
Kat example yang terakhir tadi, cikgu mark zone pakai candle terakhir. Size 7 pip. Tapi candle tu tak break low candle sebelum. Soalan saya, kita mark last candle walaupun tak break low sebelum atau mark candle dengan low paling rendah. Bukan. Kita mark candle tu adalah candle yang dekat situ. So selagi tak break tu, walaupun dalam tu ada candle lagi yang sama, dia tak usik dah candle yang sama tu. Just fokus yang candle last terakhir tu je selagi tak break. Body bukan shadow. Boleh buat contoh dalam chart tak? Cikgu guna yang graph. Sekejap. Sekejap Ada, boleh. Saya ada entry H1 semalam. Okay. Sekejap. Kat mana? Okay, saya macam tadi saya tunjuk Sekejap, sabar. So waktu dia buat candle, dia turun downtrend. So apa yang kita buat, kita akan marking candle terakhir, candle last candle lah. So ni masa ni ini candle terakhir. Sebab yang atas ni dia dah tak jadi, dia dah break. So kita tunggu next candle sampai dia betul-betul break. So macam ni, dia betul-betul break lah. So bila break body, ini adalah engulfing juga. Engulfing normal yang saya ajar tu. Dan dia break highest shadow yang candle terakhir tadi. Boleh entry dalam zone yang sama. So macam ni, masuk zone korang boleh entry. Ni kalau korang tak nak tengok M5 lah. Tapi kalau korang nak selamat macam saya cakap tadi, setiap kali nak letak entry, tengok M5. So contohlah. Cuma kadang-kadang dia kadang-kadang pergi terus, tak M5 tu tak wujud. Kadang-kadang dia ada M5, selamat sikit entry kita. So ni H1, kita dah tahu bila pullback kita akan entry. Itu kita ada dua pilihan. Entry terus ataupun entry tunggu setup yang sama dekat M5. So dia masuk. Tunggu last candle terakhir, kena break. Baru kita akan cari buy. Okay, dah masuk. Dah masuk, tak break. Okay, dah break. So kita dah tahu dah, bila dah break kita akan cari buy dekat zone ni lah. So tak masuk, tak payah entry. So dah masuk, bolehlah entry. Risk kita candle tu lah. Risk kita zone yang terakhir ni lah, kita akan cut loss. So dia dah main kat so, tapi dia berada dalam zone sama. So kat sini korang akan cut loss kalau korang akan cut loss kalau korang ambil M5 ni. So automatic sini akan jadi candle terakhir. So bila dah break, next tu zone yang sama, selagi tak break dia kita akan re-entry balik. Itu cara dia. Kalau macam saya pakai zone saya tetap H1. Tapi confirmation saya nak letak entry tu, saya akan entry waktu M5 ni ada. Bila dia ada, saya akan entry. Selagi dia tak break H1 tu, saya tak cut loss lah. Sebab tu kalau korang perasan saya pergi entry biru je. Sebab saya tahu bila tengok H1, saya biar je lah sampai dia betul-betul buat M5 tu, saya tak M5, entry lagi. Kalau dia buat lagi, entry lagi. Kita akan re-entry je sampai H1 tu tak break. Tu cara saya lah. Saya leceh, malas lah nak cut loss kalau M5 kan. Scalping tu sedap lah. Kalau SM H4 kena cari buy kat H1 lah kan. Betul, H1 ataupun M30. Turun 2 time frame lah. Tapi kena tahan floating lah jap. Betul. Tapi kalau M5 tadi, contoh kat mana M5 tadi Okay, waktu tadi kita entry kat sini. Candle terakhir kan. So zone dia, kita kena aware siap-siap lah. Zone ni berapa kita nak entry. 20 pips. So 20 pips. So bila dah entry, okay kejap biru tu dah merah-merah, dia turun. So korang dah float mungkin 40 pips sampai sini. So 40 pips lah kena float. Layan float lah macam tu kan. So kalau H1 zone korang adalah besar sebab shadow dia terlalu besar. Kalau M30, candle last terakhir adalah kat sini. Betul tak?
So korang boleh kecilkan sikit zone korang. Daripada besar macam ni, dia akan jadi kecil ke sini. So kalau risk korang dia break sini dah tak jadi dah setup. Dia kena pandai sikit lah pakai multi time frame ni. Jadi entry point kita terus entry, mana tadi? Jadi entry point kita terus entry Eastern selepas break candle atau tunggu pullback. Ni lagi selamat tunggu pullback. Tapi kalau zone tu kecil, Eastern je terus. Macam contoh dia break, kecil je zone tu dalam 20 pip je. Buat apa kita nak tunggu pullback lagi kan? Kalau zone tu besar, dia break panjang macam ni, better tunggulah dia pullback. Macam ni contoh Okay, dia dah break candle terakhir. Dia dah fly macam ni. Takkan korang nak entry buy kat sini. So korang dah floating sampai sini. Dah jadi terlalu pucuk kat atas kan. So tak best lah. So dah float 100 pip. Elok nak buy, tiba-tiba 100 pip kat atas float. Ramai nak zero float entry. Lepas tu pergi jauh 100 pip. Betul? So sekarang ni kalau dia dah macam ni, contoh kita pakai H1 tadi kan. Okay, so kalau atas ni, waktu dia naik-naik, dia buat candle terakhir kat sini. Dan dia juga adalah engulfing. So dia masih fresh lah kat situ selagi tak break yang ni. So apa yang korang buat adalah tunggu M15 ataupun M30 punya setup. Untuk dia kita hold sikit lah. Tapi kalau nak makan scalping, betul-betul scalping, M5 dah jawapan dia. Tapi senang lah M5 macam saya cakap. Daripada awal dulu, kenapa saya tak pernah entry setup kat M5, tak pernah ajar setup zone M5 ke apa, sebab senang break lah. Dia terlalu cepat. M5 kan laju kan. Tapi kalau untuk teknik ni, M5 boleh, tak ada masalah. Tapi break tu normal saya cakap awal, break tu normal. Profit tu senang sebenarnya kalau pakai teknik ni. Kena try dulu lah, nanti baru tahu. Sebab saya dah try lah, so far alhamdulillah okey je. Kalau doji okey doji pula. Doji sama juga. Doji okay, so bila buat downtrend, so candle terakhir kita mesti candle merah, betul tak? Bearish lah. Merah lah, candle bearish So contohlah candle terakhir kita tu adalah candle doji. Tak salah pin bar ke ataupun doji yang tengah-tengah tu ada body kan. So make sure doji ni adalah doji yang paling lowest lah daripada candle terakhir, takut dia bertindih dengan candle terakhir yang lain kan. Okay, spinning top ke apa, macam saya cakap tadi, seakan-akan dengan je tu, itulah dia. Sebab saya tak tahu, tak familiar sangat nama-nama macam ni kan, saya panggil doji lah. So bila dia dah buat candle doji ni, so sama je, step dia ini zone kita marking. So kalau dia break atas, pullback kita akan entry. Macam tu je. So risk kita adalah kat sini, dia break bawah. Tapi jangan doji tu waktu dia turun, doji yang terakhir, candle yang terakhir tu bukan doji. Maksudnya bukan kan? Candle yang terakhir, candle bearish biasalah. Tapi doji yang buat kat sini, dia buat doji bullish. So bila buat doji bullish, tak recommended lah, sebab kita nak buy, kita akan fokus candle doji yang bearish jugalah, sebab kita nak candle terakhir tu wajib bearish. Kena ingat tu. So kalau next ni dia buat doji yang baru warna merah, bearish, baru korang akan fokus doji tu. Kalau dia break kat sini. So kalau guna engulf ni cikgu even kat time frame H1 atau H4, tak perlu ada ke dekat SM, RM pun tak perlu kan. Boleh, tak ada masalah. Step dia sama je. So kalau korang pakai engulf biasa, pakai yang low time frame. Kalau doji hitam.
Tu hitam tu pin bar. Pin bar. Pin bar saya tak try lagi lah. Tapi bagi saya kalau korang nak ambil boleh terpulang. So korang makilah zone pin bar tu. So kalau dia break atas, dia just cari pullback untuk kita entry. Jangan bagi dia break pin bar punya zone. Kalau dia break sebaliknya, dia break reverse, jangan entry. Bahayalah maksudnya. Sebab ada orang dia ajar kalau doji ni ada, terus entry kan. Macam ada doji terus entry. So tu sebenarnya bahaya sikit lah bagi saya. Tu ikut cara orang lah. Okay, faham Ada soalan tak? Saya rasa itu je lah kot. Tak banyak sangat sebenarnya. Cuma nak explain bagi faham tu, tu lama sikit lah. Ni je. So BSM, BRM pun sama. Contoh okay. Dia cara nak pakai BSM, BRM. Kadang-kadang candle ni, CM yang terakhir ni, automatik ada BSM, BRM. Maksudnya dia ada dulu, tiba-tiba baru BSM, BRM tu terbuat. Dia ada, maksud baru ada lah. Contohlah dekat, saya cari contoh time frame mana saya entry tu. Okay, macam ni ni contoh kalau kat M5. M15. M15. So, bila dia turun, so dia wajib lah buat candle terakhir. Dalam zone kawasan ni kan ada SMN. So, kalau kita ambil kat sini, ini adalah candle terakhir. Okay, so bila dia buat candle terakhir, kita marking je. So, kita nampak kat situ dia break. Candle ni lah yang break. Dia ada banyak lah. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 candle. So, tak kisah. Yang penting dia break. Bila dia break, pullback kita akan entry. So, automatik kat sini sebenarnya ada BRM juga. So, kalau nampak ada BRM kan. Pattern BRM ataupun HNS. Semua tu sebenarnya dia related jugalah. Nanti korang akan nampak sendiri benda tu semua. Confirmation entry kat M5 atau M15 cikgu. So kalau korang nak selamat entry kat M5 lah. Ni saya tunjuk contoh je. So kalau ini zone korang tadi. Sekejap, marking dulu. So bila dia pull back, just tunggu M5 kalau nak selamat lah. So dia masuk M5, dia buat breakout yang candle terakhir M5 ni kat sini kan. Dia turun. Sini adalah candle M5 yang terakhir. So break adalah candle yang ni. Pullback masuk terus entry risk adalah bawah ni. Kalau dia breakout kat sini. Tapi yang ni shadow je tinggal. So masih selamat lah. Faham Clear tak? Kalau tak faham, kena try satu time frame dulu lah. Nanti lama korang nampak lah benda ni. Baru belajar kan. Tak boleh tangkap terus. Okay, ada apa-apa soalan tak? Senang sebenarnya. Cuma takut korang tak faham kan. Dia ada yang faham, ada yang akan tak faham juga. Biasalah tu, lambat pick up. Semua pair boleh. Nanti korang tengok kat semua pair. Clear. Thank you. Boleh jadi confirmation saya untuk teknik cikgu solid engulfing. Boleh, betul. Ni pun boleh pakai juga. Lagi selamat lah. So maksudnya bila korang nak letak entry tu, biar ada lah benda ni. Tu lagi safe lah. So kita at least kita tahulah risk kita tu kat mana. Tentukan uptrend atau downtrend. Contoh downtrend kena cari CS bearish terakhir. Betul. Lepas dah buat, letak zone. Betul. Tengok sama ada next tu break. Okay, betul. Kalau break bawah, paling latest tu cari seni terakhir baru. Okay, betul. Kalau break lagi, cari lagi yang terbaru. Sampailah kita nak cari betul-betul dia break atas. Sebab kita nak cari buy kan. Itu maksudnya setup reversal. Inilah paling safe lah. Saya ajar ini paling safe. Betul tu. Siapa nama Syahik Iqbal. Faham cikgu? Budak punya scalping. Minggu depan kasih cuba ramai-ramai. Boleh? Try lah. Zone SMRI confirmation teknik CM. Betul?
BSM, BRM pun boleh je pakai untuk confirmation ni. Tanpa korang perlu tunggu time frame M1 ataupun M5 macam yang Zahin ajar itu kan. Tu boleh juga pakai ni. Dia awal sikit lah. Entry masa dia masuk zone ke atau tunggu candle close dalam zone dulu cikgu. Okay, macam tadi saya cakap, kita ada dua pilihan. Waktu kita buat zone macam ni, okay, ni zone kan saya buat kita ada dua pilihan. Untuk kita entry terus ataupun kita nak paling selamat tunggu M5 punya setup macam tadi saya ajar. Dua pilihan ni korang boleh pilih lah sebenarnya. Tapi risk adalah sama. Dia break bawah, tetap risk itu kena cut loss juga. Ataupun SL tu biar lebih sikit lah kan. Takut kena shadow. Faham Entry dalam zone adalah pilihan. Ada dua pilihan macam saya cakap tadi. Sebab kalau korang tengok macam normal lah benda ni, bila korang dah makin zone macam ni, first wajib akan ada rejection. Maksudnya itu lebih kurang lah macam first touch. Lepas tu dia pull back masuk balik zone, re-entry. Re-entry tu confirmation lah. Dia berpusing-pusing bermain benda yang sama kat situ. Tapi sebab tu saya bagi dua pilihan. Cikgu BRM boleh tunjuk tak satu contoh direction guna H1, H4 dengan confirmation sikit. Contoh direction H1, H4 guna confirmation sikit. H4 macam besar sangat kan zone dia kan. Sekejap saya cari lah kalau ada. Okay, so sini H1. Kat sini dah tahu dah, sini kawasan BSM. Okay, BSM. So, kalau korang marking, saya kan ajar dua cara untuk BSM. Satu, kita marking dekat kawasan breakout yang SM tu. Itulah kawasan kita akan entry sell balik. Okay, satu lagi, kita akan marking based on candle punca break. Kalau punca break kat sini, tengah sangat kan. So, macam agak risk lah. Kalau kita tengok pun dah break. So, dah tak jadi setup tu. Betul tak? Macam ni saya tunjuk Okay, macam saya ajar sebelum ni, dua cara untuk marking BSM. Satu, marking based on yang ni lah, dia punya SM yang kena breakout tu. Okay, bila dia break, pull back dekat line yang sama, entry. Itu cara yang first lah. Kedua, marking based on candle punca breakout. So, kalau candle punca yang ni, dia kat bawah, dia macam kat tengah macam ni kan. Okay, so kalau korang marking kat sini, apa yang korang buat bila korang nak gabung dengan CM, tunggu je dalam zone ni at least 50% untuk korang re-entry. Macam ni, bila dia dah kita tengok untuk time frame yang sama, dia break lah. So automatic lah tak jadi kan setup tu kan. Tapi walaupun dia tetap turun pun bagi saya dia kalau kita tengok kat time frame kecil, sekejap kita share time frame kecil sekejap. Sekejap Okay, contoh korang nak tahu, korang dah maki dah, ini kena punca untuk sell. Okay, so pergi M5 ataupun M15 nak entry. So kalau nak scalping, M5 lah laju kan. Okay, biar je dia masuk. Sampai dia buat candle terakhir bullish. Sebab dia kena, bila dia naik macam ni, mesti kena buat candle terakhir bullish. Oops, dia naik kan. Bila dia naik, kan saya cakap, candle panjang macam ni, macam mustahil lah untuk kita ambil dia sebagai zone, betul tak? Okay, dah ada yang candle baru kan. So itulah zone korang. Tapi sekarang ni kita tunggulah dia break atas ke break bawah. Okay, break atas. Automatik atas ni jadi zone yang terbaru kan. Candle yang ni kan. Higher shadow. Nampak tak? Bila korang pakai CM ni, automatik zone yang korang sepatutnya kat bawah ni korang entry, dah ada di kat atas ni. So nampak tak? Kalau korang entry guna CM ni, tak adalah korang dah menangguh floating sampai atas ni. Kalau bila korang masuk dah entry awal, dah floating lah 40 pip. So bila ada teknik CM ni, dia akan low riskkan sikit lah setup tu. So biar dia jalan sampai dia break atas ke bawah. So dia dah break. Automatik ini dah zone yang sama untuk kita re-entry sampai kalau dia break atas, cut loss je lah. Kalau dia turun, rezeki lah kan. So dia turun. So macam saya cakap, scalping tu makanan lah. Memang akan biru lah. So dia memang dia turun. So kalau scalping sampai sini pun dapatlah 17 pip. Tapi kalau macam ni dia turun. Siapa hold tu makanan korang lah. Tapi nampak faham kalau korang pakai BSM, BRM.
Cikgu BRM ni boleh tunjuk. Okay, dah tunjuk dah tadi. Cikgu ajar time live faham, time chat tak faham. Tak apa, biasa tu. Nanti tanya lah dekat group kan. Nanti saya masuk-masuk lah, saya akan jawab lah untuk teknik ni. Maknanya dia buat SMRM, lepas tu pullback, kena break candle last kan. Maknanya dia buat SMRM. Lepas tu masa pullback, kena break candle last. Betul? Kita makin dulu SMRM. Ni macam pilihan yang saya cakap lah. Kalau nak pakai satu time frame sahaja punya CM, contohlah kita pilih M30 punya CM sahaja kan. So kita wajib lah cari M30 tu biarlah dia berada dalam zone SMRM. Better H4 ke atas lah. So bila dah berada dalam zone tu, tunggulah setup M30 tu sampai dia buat setup yang kita nak. Macam kalau RM, setup sell lah. Sampailah M30 tu, buat sell macam yang saya ajar ni, kena breakout. Kalau ada, barulah sell. Itu cara macam tu lah. Alright, cikgu faham dan clear kat live Zoom. Live trade tak apa, nanti seslow lah. Ada yang engulf, masuk time frame kecil. Confirmation mesti sehala dengan time frame besar tadi. Betul-betul. Boleh letak trend line. Boleh terpulang. Cikgu dah guna teknik ni. Okey kah win rate? Setakat ni okey lah. Biru lah semua. Sebab saya jenis macam jarang lah sebab saya suka scalping. So inilah makanan dia. Memang senang biru lah. Kalau rasa macam tak jadi, ABC je lah. Macam tu lah. Sebab contoh bila korang pakai kat M5. Ni saya cakap awal-awal lah. Contohlah, sekarang dia turun lah. Tapi kalau dia break waktu ni dia break. Contoh dia break. So dia dah bagi hint awal. Tapi saya tak cut loss lagi. Saya tunggu dia masuk balik zone, saya ABC je. Sebab saya tahu, ni macam hint nak fly. Macam tu lah. ABC, tiba-tiba dia fly ke atas. So dah selamat entry. Saya dah tak cut loss. Rugi tak? Saya just ABC je lah. Kena macam bijak sikit lah masa tu. So kalau dia turun terus, so tak ada rezeki lah orang kata. Itu je. Faham cikgu, teknik ni boleh buat confirmation. Betul, boleh buat confirmation. Lepas tu tunggu confirmation. Betul. Macam-macam idea untuk gabung semua teknik cikgu. Betul. Ni kira saya ajar last ni sebab nak bagi jawab lah untuk semua teknik yang lain tu. Sebab saya tak nak lah ajar awal nanti macam terlalu awal, yang lain pula tercicir pula nanti. Makin kat H kan cikgu, makin kat H. H tu apa? Saya blur sikit sekarang ni. Thank you cikgu, boleh pakai sebagai confirmation candle kat low time frame. Boleh? Automatik boleh kawal emosi, tahu apa untuk ignore selagi. Betul, betul tu. Mantap tu cikgu, faham. Okay, nampak confirmation. Betul tu. Best teknik ni, risk kecil kalau M5, betul? Dan cikgu dapat combine CM dengan HNS. So terpulang lah, nak gabung pakai apa-apa pun tak kisah. Yang penting korang dapatlah idea ni. Zone hanyalah zone. Selagi tak ada confirmation, santai je. Betul. Ada confirmation baru terjun berjemaah. Betul? Dan cikgu terbalikkan font tu yang tu ada. Makin SMRM biasa yang dia gabung. Boleh. Betul. Kena try dulu baru tahulah. Break atas jadi SM. Contoh Harami cikgu. Contoh Harami. Harami yang 3 candle tu lah. Sekejap. Saya tak pakai sangat Harami sebab saya pakai ni automatik dia sama je macam Harami. Cuma dia lebih sikit lah. Candle dia kadang-kadang dia boleh jadi banyak. Macam ni kan Harami juga. Dia turun-turun last. Ini adalah candle terakhir kan. Marking dulu. Okay, so dia besar lah sampai bawah. So next candle dia buat bullish. Ini adalah hint. Tadi CS terakhir. Sekejap. Buruk sikit. Okay, terakhir. Ini adalah hint Harami. Baru jadi Harami. 2 candle kan. 2 candle ke Harami. Ketiga, confirmation untuk breakout. Maksudnya kalau dia break, baru jadi automatic Harami ni jadi solid. Sekejap. Biasalah pakai mouse. Buruk sikit. Baru jadi Harami solid. So entry kita adalah kawasan yang sama zone. Inilah zone entry. Pullback entry. Tapi sama je macam CM ni. So Harami ni sebenarnya kalau tolak ke tepi pun tak apa. Sebab dia lebih kurang. CM ni dah menjawab kepada kesemua tu lah. F5 tu kalau dia buat confirmation luar zone, kira valid lagi ke cikgu?
tak selamat lah, valid tapi tak selamat. Sebab dia tak berada dalam zone. Kalau macam ni, okay, kalau macam ni, korang nak buat tak ada masalah sebab, sekejap tadi kita ambil H1 kan? Okay. Kalau macam ni, dia kan macam saya cakap, kalau kita nampak dengan teknik, semua teknik kita pakai, kita boleh jadi sebagai HNS. Macam saya ajar, HNS wajib marking kat high. High kat sini kan. So kalau korang ambil cara yang macam tu, so zone korang adalah zone dekat kawasan high ni lah. So selagi dalam ni tak ada buat confirmation macam yang tadi, selagi tu tak payah entry. So macam tadi adalah yang M5 tu kat sini kan. Itu boleh lah. Okay, faham Macam yang zone tadi tu saya buat sebab dia, saya pilih yang kena punca kat sini, kena punca. Sebab dia kat tengah-tengah. So kalau bila korang nak entry tu, biarlah entry dekat kawasan yang paling terbaik. Maksudnya kalau korang nak sell lah kat paling yang termahal kan, harga yang mahal. Kalau buy, cari harga yang murah. Zone macam ni, sebab kita kalau korang zone yang macam ni, macam cakap complicated sikit nak cakap pasal zone ni kan. Tapi yang penting korang kena tahulah yang pasal tadi tu. Bila nak entry, kena entry yang macam tadi tu. Tu yang selamat. Macam tadi dia break. Rupanya kat atas ni kawasan yang paling selamat untuk entry. Lepas tu bawah ni kan candle terakhir tadi kan. Bawah ni candle terakhir untuk yang bawah. Lepas tu dia turun, dia fly pula. So bila dia fly, dah jadi buy pula kat situ. Cuba kita tengok kat bawah ni ada tak M5. Dia pergi terus ke ataupun dia buat confirmation dekat M5. Okay, waktu dia pullback pula kat bawah ni, tunggu M5 turun, buat candle last terakhir, breakout iaitu, baru kita akan entry, pullback. Okay, bagi laju lagi, masuk zone, tunggu candle terakhir. Oh ni yang tadi lah kan, dah explain tadi, yang dia break tu, yang dia sideways sekejap kan. Dia lebih kurang je, sama je. Okay, faham Okay, saya itu je lah sesi malam ni kan. Setakat ni ada soalan tak? Faham tak? Senang tak? Kena try dulu lah, nanti okay. M1 tak recommended lah M1. Kalau tengok M1, lagi banyak M1. Nanti kena tipu pula. Try lah, nak tak ada masalah. Tapi saya tak pernah lah pakai M1. Tengok lah contoh Turun. Kat sini buat candle trial terakhir. Dah break. Alah junang balik. Dah terceduk kat situ M1 kan. Lepas tu buat terakhir. M5 lah. Minimum M5 lah. Okay. Betul. M1 banyak noise. Senang gila kena back time. Betul. Kena try. Setup ni memang khas untuk low riskkan setup korang lah. Maksudnya saya nak tolong low riskkan entry korang tu. Sebab kadang bila entry kita float. Tak best lah. Nak float tu yang tak best sebenarnya. Okay, Alhamdulillah penerangan cikgu jelas. Thank you. Okay, welcome. Sama. Faham cikgu, cuma nak tanya lagi okey pendapat cikgu confirmation or M15 cikgu. Tak faham maksudnya? Oh, M5 atau 15. Bagi saya lagi besar time frame lagi solid lah. So kalau M5 tu korang kena aware siap-siap. Yang M5 ni dia terlalu volatile. Dia sangat senang kena break juga. Tapi sebenarnya kalau M5 ni bagi saya dia selamat lah sebenarnya. Risk pun makin kecil. So korang boleh dapat zero sharp entry semua pakai M5 lah. Kalau break cut loss je, tunggu M5 yang baru. Okay, faham Lately guna cikgu hanya guna teknik ni, so jarang guna teknik lain kah? Gabung lah semua teknik. Inilah confirmation nak selamat. Maksudnya saya semua pakai teknik.
Lagi SMRM itu memang makanan saya lah. So kena tunggu confirmation, ini lah waktu nak re-entry tu. Okay. Just jadi cikgu untuk teknik SMRM semua just zone je lah kan. Bila ada confirmation macam ni baru entry. Betul. Botak broker lepas ni. Betul. Boleh. Okay, so itu sajalah malam ni. Terima kasih sebab join. Harap korang faham lah. Nanti tak faham tanya. Video ni saya akan bagi esok atau lusa lah. Saya kena compile dulu, buat watermark sikit. Biasa lah. Nanti takut orang share-share. Nanti korang macam tak best lah. Korang dapat, korang bayar tapi orang dapat free. Okay. Terima kasih. Sama-sama juga. Okay semua. Halal. Minggu depan bolehlah try. Backtest dulu lah. Try lah langgan yang TradingView ni. Boleh replay balik. So korang boleh belajar lah based on TradingView ni. Senang sikit. Okay baik, sama semua. So video ni saya akan bagi nanti. Terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum.